tu. Perkasa berjaya kerana BN sudah hilang kepercayaan, bukan dia menyebabkan. Dia tak akan dapat tarikan. Kalau orang sudah percaya kepada BN, mustahil Perkasa akan dapat menarik. Siapa pemimpin dia? Bukanlah orang yang segak sangat. Orang yang macam-macam, orang kecam, biasa masuk dalam tahanan apa semua, jadi pemimpin Perkasa. Tapi ramai yang masuk itu profesor, orang yang terpelajar, doktor, lawyer, and many were UMNO people. Saya tengok, saya kenal semua tu. Bila saya pergi attend dia punya function, banyak. Susah nak jawab. Kita kalah tahun 2008 bukan kerana perkauman. Sebabnya kerana pemimpin. Kata-kata orang menolak kepimpinan Datuk Abdullah, termasuk orang Melayu, orang Cina pun. Pada masa 5 tahun, dia hanya memerintah, rakyat tidak rasa nikmat daripada pemerintahan itu. Jadi dengan kerana itu mereka menolak pemimpinan. Orang UMNO undi pada parti lawan. Orang Cina sudahlah MCA, dia bagi dia mudah nak sokong parti lawan. Bila jadi macam itu, dia kerjaan jadi lemah. Bila lemah, masing-masing nak cari kekuatan dengan menggunakan race. Sebab itu kita lihat sekarang ni masing-masing kembali kepada racial politics. Sebab awal sekali kerana Datuk Abdullah telah berjaya dalam 5 tahun merosakkan BN, merosakkan UMNO, merosakkan MCA, merosakkan MIC, merosakkan gerakan. Semua kalau kita banding 2004 dengan 2008. Kalau kita nak kata mereka ini memang perkauman, tidak. 2004 dia bagi sokongan yang penuh. Jadi antara 2004 dengan 2008 ini sudah berlaku sesuatu yang menyebabkan orang Melayu, orang Cina, orang India hilang kepercayaan kepada kerajaan BN. Tapi yang tafsiran yang tak kena ialah gunanya semua orang sudah menolak racism. Tidak, mereka tidak menolak racism. Mereka masih pegang kepada racism. Sebab itu apabila mereka terjadi macam ini, mereka kembali kepada racism. Racism menjadi lebih kuat. Bukan 2008 itu kalau mereka menolak racism, menolak racial party, hari ini kita tak bercakaplah pasal race. Tapi hari ini kita bercakap lebih pasal race. Ini menunjuk bahawa penolakan BN dalam 2008 bukan kerana kurang kepercayaan kepada race, tapi kerana tidak percaya kepada kepimpinan dan kerjaan pimpinan Datuk Abdullah. Itulah pasal sekarang ni BN banyak bergantung kepada Sabah Sarawak. Tapi Sabah dan Sarawak juga sekarang ni, dulu tak apa. 2008 Sabah Sarawak masih lagi bersih. Tapi sekarang ni dia dah dijangkiti penyakit daripada Semenanjung. Jadi kalau tak dapat Sabah Sarawak, kalau pun menang, mungkin menang tak banyak lah. Saya tak fikir PAS ingin. PAS lebih benci kepada UMNO daripada dia benci kepada siapa lain.
Bagi dia musuh ketat sekali ialah UMNO. Dari dulu tuduh tidak Islam, macam-macam cara dia buat. Tapi orang yang mengecam dia pun dia sanggup berbaik-baik, bahkan mempertahankan kerana benci kepada UMNO. Mungkin tidak semua orang PAS, tapi pemimpin tertentu. Saya dapati penyokong PAS ni dia agak fanatik. Daripada dulu pun dia tak soal siapa calon, asalkan PAS. Jadi kalau orang UMNO lompat masuk PAS, dia jadikan calon. Kalau dalam UMNO, orang PAS masuk UMNO hari itu jadi calon, kita tolak. Kita tak boleh terima. Tapi bila masuk PAS, Kamaruddin Jaafar umpamanya, wah, jadi hero. Anwar pun dapat disokong. Jadi PAS dia lain, dia punya semangat dia lain. Dia semangat kepatian itu agak tebal, lebih tebal daripada UMNO. Dia tak nampak orang Melayu. Dia fikir dia berjuang untuk Islam, kenanya tak nampak orang Melayu. Jadi dia nampak UMNO ini sebagai parti Melayu. Dan ini tak perlu dipertahankan. Dulu dia panggil Asabiah, kononnya lah. Tapi dia punya orang fanatik. Apa tu guru kata? Betul. UMNO tak begitu. Walaupun adalah yang ikut sokong pemimpin walau apa pun dibuat oleh pemimpin. Tapi dalam pilihan raya 2008, ramai orang UMNO undi parti PAS. Tak ramai orang PAS undi parti UMNO. Satu lagi yang kritikal di sekarang agama yang turut dipermainkan secara terbuka, dipersenakan secara terbuka, dan macam kita lihat PAS pro ke arah penghinaan, sedangkan kita UMNO tidak menerima. Yalah, kita anggap sebagai menghina. Tapi kalau kita kaji betul-betul, apa yang dilakukan itu tidak dilarang oleh agama Islam. Cuma dilarang oleh kita saja. Jadi PAS mempunyai peluang untuk memberi penjelasan kenapa ini boleh dilakukan. Umpamanya macam ternak babi, saya bagi ini contoh. Ialah dalam Quran dia tak sebut tentang larangan terhadap ternak babi. Kalau kita nak tidur dengan babi pun tak ada larangan. Kalau kita nak pegang babi, nak peluk pun tak ada larangan. Larangan itu hanya makan babi, tak boleh makan, itu haram. Jadi kalau nak ikut apa yang terdapat dalam agama, tak salah lah. Tapi bagi orang Melayu, dia anggap ini salah. Dia kalau tempur babi kena sama, itu ini apa semua. Saya tak tahu dalam Quran dia sebut kata tentang sama. Saya tak kata pun. Jadi ini budaya Islam, Melayu Islam dengan agama Islam tak selalunya sama. Orang Melayu ni dia lebih strict berkenaan dengan tafsiran dia berkenaan dengan agama Islam.